Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast seterusnya Recharge Usahawan. Seperti biasa, tiap-tiap kali kita buat sharing di podcast ni, kita akan jemput panel rakan-rakan usahawan kita dan daripada industri-industri yang berbeza, buat perkara-perkara yang berbeza. So hari ni tanpa buang masa, saya nak perkenalkan jemputan kita hari ni. Sadam, Tuan Sadam. Hai, jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu sebelum saya sembang-sembang dan tanya soalan tentang Sadam sebenarnya. Okey, nama saya Sadam Zaim bin Afain, ataupun orang lebih kenal dengan nama Sadam Afain lah. Saya seorang pengusaha bahagian agriculture. Saya mengusahakan tanaman bunga kantan dekat Bangi Lama dari tahun 2015. 2015 So that means dah 8 tahun lah. Lebih kurang 8 tahun. Lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun buat bunga kantan. Tapi sebenarnya kan, kalau korang yang tak follow Sadam di Facebook ataupun kat TikTok, sekarang TikTok dia pun dah 100,000 followers lah. Dah famous lah. Tapi untuk orang yang mungkin tak kenal Sadam, mungkin kita tanya dia sikit lah kan, backstory dia sekarang. Kalau orang tengok di social media, memang Sadam ni terkenal dengan pengusaha kan, agriculture, buat specifically dia buat bunga kantan saja, buat bunga kantan saja. Kalau ikutkan ada banyak lagi sebenarnya. Saya ada pelbagai jenis tanaman yang saya ada buat betul. Jugalah. Tapi lebih dikenali, sangat-sangat dikenali lah. Sangat-sangat dikenali sangat-sangat dikenali dengan buat bunga kantan lah kan. Betul. Tapi sebelum kita tanya tentang bunga kantan kan, kau sebenarnya sebelum tu buat benda lain kan? Betul, saya buat macam-macam lagi. Boleh kongsi dengan audiens sikit, apa benda-benda yang kau buat sebelum masuk dalam bidang agriculture ni? First, sebelum saya keluar daripada sistem, masa saya dalam sistem lagi, saya kerja sebagai seorang tukang masak. Saya jadi seorang tukang masak. Kemudian tapi belajar masak kan? Kau belajar dalam bidang saya belajar pengurusan. Saya belajar dalam bidang diploma pengurusan hotel dan catering. Okey, hotel dan catering. Alright. Saya belajar tu pun bersebab jugalah, sebab salah satunya family saya mengusahakan dalam bidang yang sama. Family saya dia ada motel dan ada kafe semua. So pembelajaran tu untuk, kalau boleh, untuk kesinambungan dalam diorang punya bisnes ni lah. Cuma saya tak ke situ. Okay, and then saya pergi ambil timba pengalaman dekat luar. Saya bekerja dekat bahagian luar lah. Jadi tukang masak apa semua. Kemudian yang buat dia punya life changing dia, ataupun turning dunia change point dia, bila saya sendiri dah berkahwin masa tu, tahun 2015 juga, 1 bulan 5 2015. Cuti hari pekerja masa tu saya kahwin. Lepas tu tak lama kemudian rumah saya mengandung. Bila saya dapat tahu berita tu, malam tu dia dah start, orang kata apa, kepala ni dah berombak-ombak lah. Berombak-ombak lah, fikir tentang masa depan apa semua kan. So memikirkan dengan keadaan pekerjaan sekarang yang saya rasa mungkin tak berapa relevan lah untuk saya. So nak tak nak saya terpaksa change something in order untuk dapatkan satu kelebihan untuk masa akan datang. So that's why saya pindah lah. Saya berhenti kerja, ingat nak jadi seorang usahawan. So usahawan ni, kalau tengok dalam movie memang best lah. Kalau tengok dalam drama, dalam movie best kan jadi usahawan kan, jadi businessman kan. Jadi businessman ni memang satu. Tapi realitinya untuk Sadam? Reality dalam hari pertama, first day saya tu dah kena tampar dengan kehidupan lah. Maksudnya bila saya berhenti kerja, kemudian saya try set up jadi orang kata apa, berniaga F&B juga. Jadi saya buka kedai pasta macam tu lah, Italian food. Hari pertama saya buka tu, hari itu juga hari terakhir saya tutup kedai. First day is your last day First day is my last day. Hari tu buka, hari tu juga tutup. Apa yang membuatkan kau dapat turning point on the same day tu? First, satu, tak ada orang. Masa tu tak ada orang. Sebab saya expect masa tu hari pertama saya buka tu orang dah start beratur. Orang dah beratur queue panjang. Ini imagination lah macam tu. Imagination the day before kita start buat berniaga tu kan.
Saya dah bayangkan orang dah beratur panjang apa semua. Saya dengan tak menang tangan, terpaksa orang kata apa sampai tutup kedai awal lah. And on that day, bila first day saya buat tu, masa tu tak ada siapa. Okay. Saya dah set up semua, saya dah waiting, dah tunggu lah. Saya tunggu dengan senyuman lah masa tu. Penuh dengan senyuman lah. Excited dengan hari pertama kan. Sampailah waktu lepas lunch break hour, senyuman tu dia tak boleh nak angkat lah. Dah tak ada senyuman dah. Senyuman tu memang saya tak boleh nak angkat lah. Maknanya dah kita dah down habis dah kan. Saya dah fikir kenapa macam ni pula kan. Sampailah waktu closing tu. Waktu closing tu barulah kita tutup kedai. Dalam tutup kedai tu, kemas balik barang-barang masuk dalam kereta. Masa tu saya pakai kereta sedan. Kereta jenis sedan, muatkanlah semua barang-barang, prop, berniaga masa tu. Balik masuk kereta tu, saya tak nangis. Saya cuma saya terdiam. Okay. Kita terdiam. Terdiam fikir balik apa sebenarnya benda ni kan. Tu masa tu kat mana? Masa tu dekat Bangi lagi kan. Kedai tu kat Bangi lah Kedai tu dekat Bangi. Okay, Saya buka street punya stall. Okay, street stall lah. Street stall. Saya start small lah. Okay. Saya bermodalkan dengan modal RM2,000 masa tu. Okay, alright. Tapi okay lah. Dah ada lah set up sikit apa semua. Ada lah, setup tu okay lah. Ada war-war kan jugalah kat orang. Ada. Okay. So bayangkan kita, kau memang dalam bidang F&B lah kan. Dah pernah kerja hotel, dah pernah kerja sebagai chef apa semua kan. Bila kita buat sendiri, orang tak datang. Betul. So kalau aku pun macam kena penangan lah juga kan. Macam macam mana ni kan. Something yang kita buat, kita rasa kita ada pengalaman, tapi orang tak datang kan. So kalau aku pun mungkin tersentap jugalah kan. Dia bisnes dengan bekerja ni satu benda yang sangat-sangat berbeza. Berbeza lah sebenarnya kan. So stay out lah. Siapa nak berniaga ni, fikir-fikir dulu lah. Fikir-fikir, ambil pengalaman. Dan yang paling penting start small lah. Okay, start small lah kan. Kita tak perlu Alhamdulillah lah, saya tak adalah orang kata kerugian yang sangat-sangat besar. Sebabkan saya buka tu dengan jumlah modal yang kecil. Okay. RM2,000 tu saya ingat kecil je, tak besar kan. So saya burn lah 2,000 tu. Dan saya tak nak cuba lagi dah. Okay. Maksudnya tak nak cuba buat benda tu lagi dah lah. Esok tu kita menung je lah. Apa nak jadi lepas ni kan. Itu antara. So macam mana kau pilih untuk buat bunga kantan tu specifically? Bunga kantan tu bila saya ada waktu episod dalam hidup saya ni, saya rasa susah sangat lah. Saya rasa susah sangat. Tahu apa saya buat? Saya potong stick duit. Susah betul loh. Tapi boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. So yang itu korang jangan try. Start modal kecil okey, tapi betul stake duit tu korang jangan cuba buat. Saya print duit tu sendiri lah. Saya ada satu helai duit note kertas 100. Sampai macam tu sekali rasa susah dia. Okey. So dah susah sangat nak share duit, kenapa kita tak print duit sendiri je kan? Itu Itu kira idea yang paling kritikal lah. Itu idea yang sangat kritikal. Cuma yang bagusnya saya tak pakai duit tu. Tak pakai lah. Alhamdulillah. Sebab saya tak pakai tu sebab nampak sangat duit tu menipu. Nampak sangat tipu lah. Nampak fake lah. Tak real lah. Tak boleh pergi. Tapi boleh terdetik fikir kan. Macam saya adalah saya ingat saya buat dalam 1,000. Ada ke ada. Okey. So tapi kau tak transact duit tu. Tak gunakan benda tu. So ending dia saya fikir untuk anak-anak pula. Okey. Sebab benda tu nanti nak masuk dalam perut anak kan. Okey. Tu just saya tak tahulah kenapa saya buat benda macam tu kan. Okey. Tapi dia bagi saya satu idea sebenarnya. Dia bagi satu idea, why not kita cultivate duit. Okay. Daripada kita printing money, and then kita tukar kepada cultivate lah. Cultivate tu maksudnya kita tumbuhkan duit tu lah. Sebab bila saya teman mak saya masa tu pergi bank BSN. Dulu bank BSN dia ada satu logo. Perasan tak? Logo pokok. Macam pokok ada duit tu kan? Duit. Macam coin tu kan? Betul. So simbol tu buat saya realize something, yang duit ni boleh tumbuh dekat pokok. Okay. So itu yang membuatkan kau cuba-cubalah. Mula-mula memang cuba kan? Mula-mula tak adalah memang kata. Mostly memang mencuba lah. Mostly memang mencuba. Orang kata, yelah kalau kita tak try, kita tak tahu. Dari situ saya start sowing seed. Maksudnya kita tanam benih-benih pokok yang ada apa semua.
Okay, banyak jenis pokok lah saya try. Antara-antaranya? Saya try grow salad, saya try grow tomato, cili, terung, jagung, roselle, brokoli, carrot. Banyak jenis-jenis. Itu dalam kategori tanaman kontan kita panggil. Bukan kantan tau, kontan. Kontan ni kira jenis tanaman yang lembut lah. Okay, bayam, sawi apa semua saya try. Tapi ini semua ni dalam small batch. Lebih kepada untuk introduction dari segi tanaman tu sendiri lah. Kita nak tahu karakteristik dia, berapa lama tahan apa semua. Pokok-pokok herba pun saya ada tanam juga. Cuma masa tu herba saya sangat berminat dengan serai. Serai antara pilihan pertama saya dululah. Sebab serai ni yang best dia sebabkan dia jenis tanaman 3T. 3T ni means 3T untuk orang yang tak tahu. 3T maksud dia tanam, tinggal dan tuai. Tanam, tinggal, tuai. Tak perlu ni bukan pokok-pokok yang manja lah kan. Bukan. Dia tak sama dengan tanaman-tanaman kontan yang lain yang kita nak kena selalu tengok rapi dorang semualah. Kena tengok celah bawah daun apa semua. Kita nak kena siram selalu apa semua. Dia berbeza sangat dengan serai lah masa tu. Sebab serai ni bila kita tanam kita boleh biarkan dia je. So sebab tu kau suka serai lah. That's why saya pilih serai. Sebab saya tak ada banyak masa. Permulaan saya masuk dalam ladang tu cuma saya seorang diri saja. Tanpa ada modal, tanpa ada pinjaman, tanpa ada bantuan, tanpa ada kaki tangan. So masa tu memang saya seorang je lah. Saya dalam dunia saya seorang je masa tu. In the orang panggil apa, barren island lah masa tu. Barren island Barren island bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu saya kurang sikit. Saya power bahasa Inggeris je. Tanah gersang Tanah gersang tempat yang tak ada orang nak pergi kan. Tapi macam mana episod tu? Macam engkau dalam dunia catering, serve orang, jumpa orang apa semua kan. Tapi okey lah, frust lah buka kedai satu hari kan. Tapi kau terus pilih bidang yang memang pertanian. Dia tak ada kena-mengena sangat kan. Dia langsung dia jauh lah kan. Dia jauh. So kenapa pilih pertanian? Kenapa kau tak pilih buat bisnes-bisnes lain? Dia bermula bila satu conversation saya dengan mak saya ni lah. Bila saya borak dengan mak saya tanya mak saya macam mana diri saya yang kecil-kecil dulu. Sebab semua orang dewasa yang ada kat sini ni semua dia ada sifat keanakan dalam diri. Betul. Walaupun dah umur 60-an, macam kau siapa 50-an? 50-an. Awal mesti ada somebody umur 8 tahun dalam diri tu. Betul. Aku pernah dengar yang tu. Aku pernah dengar yang ada seorang tu bercakap, berkongsi, dia cakap kita ni semua kanak-kanak yang ada fizikal yang sedikit besar daripada budak kecil kan. Tapi sebenarnya memang ada sifat anak-anak tu dalam diri kita lah. Betul. So engkau tanya mak kau. So dia cerita apa? Dia cerita saya antara anak yang suka menanam. Saya memang suka explore dalam. Dulu rumah kita orang dulu ada satu laman tanaman tau. Ayah saya lah yang buat. Dia adalah satu landscape. So saya banyak habiskan masa dekat situ. So itu antara clue yang kau dapat itu lah. Itu clue yang saya dapat lah masa tu. Sebab waktu bila saya fikir-fikir balik, waktu saya duduk mengerjakan laman bapak saya ni dulu, tak ada masalah. Hidup ni tak ada masalah. Saya dia jadi macam orang panggil apa, dalam dunia sendiri tau. So tu sedikit bagi saya idea lah. Yang saya rasa itu diri saya. So itu antara bibit-bibit awal lah kenapa kau pilih pergi ke agriculture lah. Betul. Itu salah satunya lah. Dan yang dapat idea untuk spesifik bunga kantan ni lepas dah try banyak-banyak tu. So kantan antara yang benda yang saya try juga masa tu awal. Kantan kira masa tu pun lebih kurang ada 8 pokok something macam tu. Saya tanam kira dalam banyak-banyak ruang tu saya tanam pelbagai lah. Pokok kontan, herba, pokok buah-buahan, semua saya try. Cuma bila saya perasan tentang pokok kantan ni, sebab dia sebelum tu bila kita start tuai serai, serai yang saya tanam saya tanam serai, masalah dia serai masa tu harga dia satu batang serai tu harga dia 5 sen. Masa tu. Kita start tuai dia, kemudian kita siang dia, lepas tu ikat, lepas tu kita pergi jual. Jual lah dalam satu ikat macam ni dalam RM10 something. Masa tu.
Cuma masalah dia bila kita dah habis jual serai apa semua, duit dah dapat, okey, maknanya duit sale lah. Duit sale dah dapat, duit tu dah habis. Sampai satu masa tu kita spending duit tu dah habis. Habis je duit tapi dia punya miang tu tak habis. Okay. Miang duit dah habis, miang serai tu tadi tak habis lagi. Masih terharu kan. Jadi itu metafora dia lah. Okey. Maksudnya rasa macam tak berapa berbaloi lah. Itu maksud sebenar je. Maksud sebenarnya dia tak berbaloi. Dia tak sangat berbaloi. Jadi saya fikir apa benda yang boleh up value dia dari situ. Sebab tanah saya asalnya kecil je. Kecil je tanah tu. Jadi macam orang tempatan masa tu pun kata dengan saya macam-macam lah. Kata kalau nak bertani ni kurang-kurang kena ada 5 hektar. Kurang-kurang. Yang saya pula suku setengah hektar. Suku setengah hektar. Jauh tu. Kecil lah. Gap dia tu terlalu jauh nak dibandingkan dengan standard yang orang tetapkan. 5 hektar. Tapi saya tak ada pilihan lah apa lagi saya nak buat. Dengan tanah yang banyak macam tu, nak buka nursery pun nursery modal tak ada. Nak buka nursery pun mesti kena ada modal. Tapi saya tak ada modal. So back balik pada cerita printing money tadi tu. Why not saya try cultivate something yang lebih bernilai So waktu tu lah saya perasan pokok kantan pula. Pokok kantan ni pun saya sebelum ni tak ada pun tengok-tengok pun. Tidak tak kisahlah pasal pokok kantan tu, sebab saya kisah dengan tanaman-tanaman lain kan, jagung apa semua kan. Kemudian saya tengok pokok kantan tu dia dah start keluar bunga. Tanpa saya jaga. Saya tak jaga pun dia. Saya tak ada belek-belek dia apa semua. Lepas tu one day saya teman mak saya pergi pasar. Kalau dulu masa saya teman mak saya pergi pasar, saya akan pergi tengok setiap price tag harga-harga saya. Okay, survey lah tu. Survey lah. Survey harga-harga sayur dekat. Mesti ada macam kangkung, sekilo, 2 kilo lebih. Ni. Saya survey setiap harga-harga tanaman-tanaman yang ada. Apa sayur-sayuran yang ada kat situ lah. Survey. Tu saya tersurvey bunga kantan tu. Saya survey bunga kantan masa tu harga dia satu kuntum tu RM1.50. That means satu batang tu lah. Satu kuntum bunga tu lah. Satu kuntum lah. RM1.50. Nak banding bila saya fikir balik gap dengan harga serai tadi. Jauh sangat tu. Jauh sangat kan? Jauh sangat tu kan. Balik tu saya terus tengok. Saya terus belek pokok kantan pokok kantan tu lah. Alright. Saya tengok pokok kantan tu dalam satu rumpun tu ada dalam, saya tak ingat lah berapa jumlah, tapi banyak lah, dalam 3-5 batang macam tu kot. So saya kira contoh 5 batang yang saya boleh ingat lah, sebab cerita dia dah lama sangat. Yang saya ingat mungkin ada 8 batang, kalau RM1.50 mungkin dalam RM12. RM12 lah. Total RM12. So saya buat calculation saya sendirilah. Kalau pokok tu satu tu ada dalam RM12, bayangkan kalau saya ada 100 pokok. So saya dah ada RM120 satu hari. So start dari situ saya belajar macam mana nak kembang biak dia. So dengan ruang yang kecil macam tu, bolehlah kalau saya nak first start cultivate pokok kantan tu. So orang kata apa, saya belajarlah macam mana nak tukarkan serai yang saya ada tu kepada serai emas. Dulu saya panggil pokok kantan saya ni serai emas. Sebab dia macam serai juga. Right. Dia lebih kurang sama dia tanaman 3 geti juga. Dia tanaman 3 geti juga, tanam tinggal tuai. Ya, sama juga. Tanam tinggal tuai. Cuma beza dia tu dari segi value dia lah. Dengan tanah yang kecil macam contoh ni meja ni. Ruang dia kecil je. Cuma daripada serai tu nilai 5 sen, kita tukarkan dia kepada nilai RM1.50. Itu je yang buat saya turn point dia daripada serai ke kantan. So sejak daripada tu kau fokus kepada cultivating bunga kantan lah. Betul. So itu berapa lama dulu? Itu saya buang masa. Saya sacrificekan masa untuk pembelajaran, untuk R&D jenis-jenis tanaman ni. Saya ingat sampai 2017 tu. Lebih kurang 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun lah. Saya sacrifice untuk learning. So itu yang rasanya tak ramai orang berani masuk dalam bidang pertanian ni especially.
Sebab dia tak nampak hasil tu immediately, betul? Betul. Dia ambil masa lah. Dia ambil masa kan. Ambil masa. Bukan sekadar kita nak tanam, kadang-kadang tempat tu macam kau punya tempat kan. Aku suka hari tu visit dia punya ni. So masa Sadam bawa aku masuk dia punya tempat tu, tapi itu bukan tempat yang pertama dia lah. Ya, itu yang ketiga kan, tempat yang ketiga. Dia panggil Wasteland to Wonderland. Kan? Wasteland to Wonderland kan. So Sadam tunjuklah kat tempat tu sebenarnya kawasan buangan sampah kan. Tempat tu hasil tempat tapak tanaman saya tu memang tempat-tempat orang buang-buang sampah dulu. Orang buat construction rumah apa semua. So tanah dia pun keras. Tanah kan? keras. Tanah pun Jadi keras. memang bukan diguna, boleh orang biasa guna tebus untuk pertanian. So that means kena ada satu period yang kau kena clean up dulu. Betul, kan? betul. Sebelum boleh tanam pun. Lepas tu mungkin nak kena gemburkan tanah, proses yang Adalah kau tunjuk kan. proses dia. Proses yang kau tunjuk, yang kau share semua kan. So dalam period tu kan, pastinya mencabar lah kan. Pasti mencabar kan. Boleh lah. Macam mana kawan-kawan kau tengok ah? First diorang wondering lah. Masyarakat semua wondering lah. Semua berfikir apa yang saya cuba buat. Apa si Sadam nak buat sebenarnya kan. Ada yang orang macam fikir gila lah benda ni. Benda ni gila lah. Tak ada orang nak buat lah benda macam ni kan. Ada yang rasa kesian, ada yang macam-macam lah. Tapi more ke negative vibe punya vibe lah. Yang saya boleh buat cuma pekatkan telinga je lah. Sebab saya dah nampak. Beza saya dengan diorang sebab saya nampak apa yang saya nampak. Orang panggil vision lah. Bayangan tu tadi kan. Orang panggil vision. Benda tu saya nampak. Dan saya seorang je nampak. Kalau saya cerita pun orang takkan faham. Pun mungkin orang takkan percaya kot. Ya, saya seorang tak percaya. Kalau kau cakap ini serai emas kan, ini serai emas ni sebab belum nampak hasil kan. Betul. Manusia ni macam tu lah. Kadang-kadang bila kita cerita benda tu tak nampak hasil lagi. Jadi orang tak percaya. Betul. Orang tak percaya, orang tak yakin dengan kita. Dia tak tengok kita berjaya lagi kan. Betul. Yang buat saya drive bila saya terbaca satu artikel tentang bakteria. Okey, masa tu mungkin tahun saya ingat mungkin tahun 18 macam tu. Bila satu orang ni dia menceritakan tentang bakteria. Okey. Masa tu tak ada mikroskop tau. Mikroskop yang kita tengok semua tu kan. Masa tu zaman tu tak ada mikroskop lagi. Tapi satu orang ni dia dah mula bercerita tentang bakteria dekat kita punya permukaan kulit, mana-mana surface lah ada bakteria. Okay, dan orang tu dihukum bunuh disebabkan menceritakan tentang bakteria ni. Until one day bila mikroskop ni dicipta, baru diorang percaya. Sampai macam tu sekali kan. So kita ceritakan something yang kita faham, kita percaya, tapi kita cerita dengan orang tak percaya sampai sebab orang tak nampak. So mungkin itu pengalaman yang kau lalui lah. I'm sure satu cabaran juga kan untuk kau. Macam sekarang ialah kita tengok kan, kalau korang tengok Sadam punya social media, dah ramai followers kan. Dia bila cerita kalau dia tunjuk dia beraksi dekat ladang pun dah nampak hasil kan, orang dah nampak. Jadi sekarang ramai orang datang kan, ramai orang datang visit tempat kau kan. Alhamdulillah lah, tempat saya dijadikan salah satu benchmark untuk orang yang berminat nak belajar lah. Macam saya start buat agriculture ni, satu saya tak ada modal lah. Saya tak ada modal, saya tak ada duit. Kira saya below zero lah. Macam saya kata itu tadi berapa? -5 saya bawah -5 punya financial lah. Financial saya tu bawah -5. Okay. So selalunya bila bertani ni, masalah tani paling besar selalunya lalang. Weed lah, panggil weed ataupun lalang lah, rumput semua tu kan, semak. So saya kerja seorang. Jadi bila saya dah selalu sangat buat kerja-kerja merumput ni kan, kat situ saya banyak buang masa tau. Saya buang masa banyak sebab kita nak maintain kat situ saja kan. Takkan nak jadi Naruto pula, Kagebushi no Jutsu. Maksudnya yelah, sampai tahap tengok anime macam tu kan, kita nak jadi Kagebushi no Jutsu ni, clone satu orang lagi untuk kau pergilah buat kerja melalang. Saya orang tahun 90-an ni biasa lah, anime sikit kan. Tapi itu hayalan lah kan. Cuma saya kena fikir macam mana nak solvekan masalah tu once for all lah. That's why saya came out dengan satu sistem ni kita panggil sistem permaculture. Sistem permaculture ni satu sistem yang
orang panggil sistem natural lah. Okey. Macam mana kalau kita tengok pokok-pokok dekat bahagian hutan ataupun gunung-gunung apa semua, diorang boleh tumbuh tanpa ada sentuhan manusia dengan baik, dengan kehidupan yang lebih sustainability. Ada orang ada sustainability tu. Tapi kenapa bila kita buat dia tak jadi sustainability? Okey. So something went wrong lah. Maksudnya ada satu benda yang salah yang kita buat. Ada satu aturan yang kita tak follow, SOP dia. So dari situ saya start belajar. Saya start observe. Kita memerhatikan keadaan. Saya ni pun jenis kaki dulu masa muda-muda kaki hiking. Kadang macam saya main motor scrambler kan. Kadang kita trail masuk dalam hutan semua. So saya gunakan momen-momen tu sambil saya observe macam mana diorang boleh hidup, macam mana diorang boleh tumbuh, macam mana diorang boleh control semua benda tanpa ada kita manusia. So dari situ saya tengok perlahan-lahan, oh macam ni rupanya. So bila saya dah dapat dia punya aturan tu, saya try bawa balik ke saya punya ladang. Salah satunya kita jumpa mulching lah, satu ataupun kita panggil sukupan. Biasanya kalau kita tengok kat dalam hutan kadang-kadang ada daun-daun gugur. Daun-daun gugur, daun-daun tu dia akan jadi penutup lantai. So benda tu yang saya try bawa balik lah. Maksudnya kita copy balik benda tu. Saya pergi cari mana-mana orang panggil apa, daun-daun yang majlis. Kadang perasan tak kalau kat kawasan perumahan apa semua, dia bungkus dalam plastik. Plastik biru tu kan. Ya. Daun-daun kering betul. semua kan. Benda tu lah saya gendong naik motor scrambler saya masa tu lah. Masa tu lagi orang fikir saya gila lah sebab kutip sampah bawa masuk ladang. Apa benda budak ni nak buat dengan daun-daun ni pula kan. Lepas tu saya tebar-tebar pula daun-daun tu dekat bahagian lantai penanaman semua kan. Itu make orang lain rasa orang lain rasa curious lah. Nak tahu kenapa. So proses tu pun boleh berhentikan lalang dan rumput untuk dia akan reduce, kan? dia akan reduce lah. Dia akan reduce lah. So saya punya workload masa tu kalau daripada 100% tu dia drop ke dalam 70%, 70% macam tu. Alright. So saya dapat lebih masa. Lebih masa untuk do something new. Maksudnya kita nak pergi tanam plot baru ke, kita nak explore benda-benda yang baru apa semua. Sampailah benda tu dia makin workload tu dia makin reduce, dia makin tahu makin baik lah. Yang saya perasan dia makin tahu makin baik, makin baik. Macam coach dah pergi plot nombor 2 kan. Tak ada rumput, betul? Tak ada rumput, betul. Yang kita duduk tu. Betul. So that means dia clear je lah kat situ kan. Betul. Dia ada pun yang tepi-tepi tu rumput yang kau letak ataupun daun pokok serai tu sendiri yang jatuh, betul? Tapi tak ada rumput bukan pokok serai, pokok kantan. Pokok kantan. Pokok kantan yang jatuh ke tepi lah. Betul. Yang dah kering lah. Betul. Tapi tak ada rumput atau lalang yang membiak, betul. Tak ada. So korang boleh tengok insert yang kita letak kan. Macam ni lah rupa. Ini kira bilik meeting. Bilik meeting tu. Kalau pergi visit Saddam, bilik meeting dia macam tu. Keadaan yang natural kan. Saya duduk suka macam tu lah. Itu dunia saya lah. Itulah result dia, ending dia. Itu dah 2 tahun punya plot. So kat situ kita dah tak ada buat kerja-kerja merumput. Kita dah tak ada masuk racun langsung. Kat situ saya dah jimat banyak benda lah. Saya dah jimat dari segi tenaga, saya dah jimat dari segi kos pengeluaran racun. Tu antara benda yang saya menang lah. Jadi saya ada lebih banyak masa. Kalau tak saya tak ada kat sini hari ni. Mungkin saya tengah sibuk mencabut rumput. Mungkin sorry Coach Al, saya tak boleh datang hari ni. Saya tengah sibuk cabut rumput lah Coach Al. Tapi macam kau cakap kan, permaculture ni pun dekat luar negara lah. Something yang orang praktis kan. Betul. Tapi kenapa dekat Malaysia kau rasa macam benda ni orang tak tahu ke ataupun orang tak buat ke? Saya rasa disebabkan mainstream tu sendirilah. Mainstream ataupun daripada yelah macam kita ada jabatan pertanian semua. Memang kalau pergi kursus-kursus diorang memang akan menggalakkan penggunaan racun apa semua. So benda tu saya rasa something wrong lah. Something wrong. Dia ada sains aturan Tuhan yang Tuhan jadikan lah. Tuhan dah jadikan ni benda ni sebaik yang mungkin. Semua benda yang dijadikan tu semua bersebab. Jadi
orang terlepas pandang, mostly orang terlepas pandang benda tu, dan benda tu turun temurun. Kepercayaan orang ni jadi turun temurun. Okey, so kita percaya kepada racun, kita tak percaya kepada aturan alam. Betul. Yang memang Tuhan dah jadikan macam tu, tapi kita lawan lah, kita go against. Ya. Aku rasa sama juga macam kalau kita buat bisnes kan. Macam kita buat bisnes. Aku suka yang kau cakap tadi, kau tanya mak kau. Sebab aku pernah dengar jugalah, tiap-tiap orang ni Tuhan jadikan ada keunikan dia sendiri. Kan? Betul. Dan selalunya kita akan ada fikiran tu atau ada idea tu masa kita kecil. Umur 7, 8, 9, sekitar tu lah. Betul. Tapi kebanyakan daripada kita, yelah lepas tu kan kita masuk sekolah. Kita masuk JS1 sampailah Form 1, masuk universiti kan. So kita dah ditertibkan ataupun dah masuk education system. So kita dah masuk mainstream lagi lah. Masuk mainstream balik, so kita dah diajar kan. Jadi nanti kat sekolah nanti cikgu tanyalah kan, nanti besar nak jadi apa. Dan dekat situ pun ada period-period dia. Macam period aku, contohnya zaman aku mungkin pilihan mak bapak masa tu kalau nak kerja, kau jadi accountant, lawyer, doktor, banker, white collar punya. White collar lah kan. So macam sekarang ni mungkin budak-budak sekarang kalau kau tanya nak buat apa, nak jadi influencer, nak buat social media, apa semua kan. So zaman tu dah berubah. Tapi kita ikut trend juga. Kita masih ikut trend. Kita tak pergi balik tanya mak kita, masa kita kecil-kecil dulu nak jadi apa kan. Sebab mungkin kat situ dah ada signal, kita tak tahu. Mungkin kita terlepas pandang kan. So mungkin itu satu cara untuk kita nak dapatkan clue lah. Macam Saddam jumpa. So kalau kau compare kan, kehidupan kau sekarang dalam agriculture versus dulu bertahun-tahun belajar hotel catering, dalam bidang hotel catering juga, dalam sistem sistem yang memang buat F&B lah kan. Mana yang lagi best? Sekarang lah sebab dalam banyak-banyak kejayaan yang saya tempuh sebelum-sebelum ni tak pernah sampai setahun lah. Okey, tak pernah okey, so paling pendek sehari lah. Paling pendek sehari. Paling pendek sehari, yang lain tak sampai setahun. Tak sampai setahun lah. So yang ini dah 8 tahun tu. Kira saya tak pernah tercalon dalam pekerja yang paling setia. Apa kerja paling setia? Saya tak pernah dapat sijil lah. Cuma so, dalam bidang agriculture ni alhamdulillah 8 tahun jugalah. So that means ada kaitan dengan yang tadi kau cerita kan. Mak cakap dulu memang kau suka benda-benda hijau, benda-benda tanaman apa semua kan. So kita boleh balik kepada situ lah. Jadi mungkin itu juga boleh bagi kita satu clue lah kan. Satu clue lah kan. Kita semua jenis apa yang orang-orang dewasa ni semua act as apa orang kata, act as a grown up punya orang lah. Kita belagak dewasa lah. Padahal kita still child. Okay. Padahal dalam tu mungkin ada cita-cita atau ada benda yang kita nak buat kan, yang kita belum capai kan. Zaman kanak-kanak tu antara zaman yang paling free yang kita ada. So ada, okay, tu soalan yang best. Itu statement yang best. So adakah kau rasa macam tu sekarang? Ya. Main sambil bekerja. Kerja sambil bermain. So dia jadi lagi best lah. Dia rasa lagi best lah, betul? Cuma bezanya sekarang ni kita ada masukkan elemen dewasa sikit lah bila kita involve dengan bisnes apa semua. Yelah, kita tak boleh lah apa macam kebudak-budakan kan. Bukanlah itu maksudnya. Tapi elemen ni still ada. Tapi that means kita enjoy benda yang kita buat. Ya. Macam kita dulu kecil-kecil, kalau kita buat certain things yang kita suka tu, memang kita all out lah. Memang kita betul. Dia sampai boleh kerja kalau dah tahu maghrib tu tak balik lah. Tak nak balik lah. Tak nak balik kan. Macam kita budak-budak macam dah tahu maghrib. Ayah dah tunggu depan rumah dengan belati dia. Tapi kita tak balik lagi kan. Dia feeling dia sama macam tu. So kalau kita kerja dalam satu bidang yang memang kita rasa memang ini bidang kita lah. Dia tahap orang cakap passion lah. Orang cakap passion. Tapi kadang kita nak cerita, nak simpulkan ataupun nak cari maksud passion dia pun kadang payah juga kan. Tapi mungkin inilah satu elemen dia kan. Itu satu kunci yang pertama. Satu kunci yang pertama. So ada kunci lain tak? Banyak kot. Banyak kena talk lagi lah, cerita-cerita. Okay, kena cerita lagi lah, kena kupaskan lagi kan. Tidak datang. Sebab aku ada borak dengan usahawan ni, aku selalu tanyalah, bisnes yang kau buat ni sebab apa kau buat bisnes ni kan? Ada kau minat? Jadi orang separuh buat bisnes sebab dia
terpaksa lah. Kita terpaksa, kita tersepit, kita perlu cari jalan keluar. So kita buatlah something. Something yang kita rasa kita tahu kan, atau something yang kita rasa kita minat. So ini antara ciri-ciri yang kita boleh mulakan lah kot kan. So kita tanya imbas balik kan. Kadang kalau kita tak ingat, kita tanyalah mak kita. Ataupun adik-beradik pun boleh. Atau adik-beradik kan. Yang boleh ingat lah. Boleh ingat lah apa kan? kita buat masa kita kecil-kecil. Sebab kadang kita sendiri pun tak boleh ingat kan. Aku tahu aku dulu suka main basikal lah. Main basikal lah. Suka main basikal memang dari muda. Jadi sampai sekarang benda tu jadi macam hobi lah. Tapi tak adalah buat bisnes basikal. Mana tahu? Okay, soalan yang baik. Mana tahu bila Mana tahu kan? Bila tiba-tiba satu hari tu connecting the dot tu sampai. Okay. So bila kita kena anggap diri kita ni sebagai dot juga kan? Ya. Dan kita kena connect the dot. So bila cakap dengan Saddam ni mungkin aku tak pernah dalam bidang basikal. Kenal ramai kawan yang buat bisnes basikal dan sekarang tak ride lah dengan dia orang. Kalau yang jauh-jauh tu 100 km tu kita tak ride lah kan. Tapi mungkin mana tahu kan. Kalau aku sendiri belum jumpa kan, belum jumpa benda yang kita betul-betul passion kan. Itu something yang kita boleh explore, InsyaAllah. And I think it's never too late lah kan. Dia tak ada terlambat. Dia tak ada terlambat kan. Better try. Better late than never lah. Better late than never lah. Betul. Okay. KFC pun start lambat apa? KFC pun kan. Itu aku punya benchmark lah kan. Kalau 60-an baru boleh start, kita boleh lagi lah. Boleh. Lagi lah. Selagi kaki tangan boleh bergerak, telinga boleh dengar, mata boleh melihat, itu ada peluang lah. Okay. So thank you Saddam berkongsi hari ni tentang kau punya pengalaman kan. So kalau ada tip lah kalau ada tip mungkin yang benda yang kau praktis dalam kau punya business yang mungkin something yang kau rasa bagus untuk kau punya business, mungkin boleh share dengan audience. Ni dah hujung tahun lah, nak masuk tahun 2024. Mungkin kalau ada sepatah dua kata ataupun ada kunci-kunci yang kau rasa aku buat ni menjadi mungkin aku boleh share dengan orang lain. Ada tak yang boleh share dengan audience? Dia macam ada satu ni tapi dia panjang sikit lah. Tak apa kita. Ini cerita ni saya dengar masa saya dari sekolah rendah lagi. Yang masa tu ada facilitator daripada UKM datang. Okay. So ni menarik, aku belum dengar. So sharing tentang motivation punya story lah. Okay, kisah tentang 2 ekor belalang. Cerita ni pasal kisah tentang 2 ekor belalang. Okay, satu belalang ni dia belalang yang pekak. Seekor ni je. Yang lagi satu ni dia biasalah, belalang yang normal. Satu hari tu diorang terjatuh dalam satu lubang tau. Lubang tu sangatlah dalam. Okay. So bila diorang dah jatuh dalam lubang tu, diorang cuba melompat keluar daripada lubang tu tau. Tapi lompatan diorang ni tak terlalu tinggi untuk diorang keluar capai untuk sampai ke permukaan. Okay. Dan diorang cuba berulang-ulang kali sampailah satu orang ni diorang ni dah penat. Diorang penat. Kemudian yang si belalang yang normal ni dia cakap lah dengan belalang pekat ni, walaupun dia tahu dia pekat tapi dia cakap juga kan, aku rasa dia memang dah tak boleh lompat kan. Kita mungkin akan mati dalam ni. Tapi yang bagusnya belalang tu seorang kawan dia lagi tu pekat. Dia tak dengar pun apa kawan dia cakap. Tapi dia teruskan lagi. Dia teruskan lagi lompatan dia. Lepas tu kawan dia pun tengok tengok dia tanpa mencuba lagi dah. Tu disebabkan kawan yang normal ni dia punya sifat harapan dia tu dah makin lama makin pudar. Jadi dia mula give up lah. Dia mula give up dan tenaga dia tu pun habis macam tu je. Beza dengan kawan dia yang pekak ni. Dia terus melompat sampai satu masa tu muscle dekat kaki dia tu build up. Kita panggil kira dia dah start membesar lah. Makin lama kaki dia makin kuat. Dan lompatan dia makin lama makin tinggi. Dan ending dia akhirnya belalang tu pun keluar. Yang belalang lagi satu tu bila dia dah sedar kawan dia tu dah terkeluar, dia dah tak ada energi dah. So dia habis mati macam tu lah. So cerita dia tu salah satu ni jangan dengar apa-apa orang katakan lah. Especially yang negatif lah kan. Especially yang negatif. Once kita dah set kita punya vision tu, terus go on dengan kita punya vision. Jangan campurkan vision orang lain dengan vision kita. Sebab lain orang fahaman dia orang lain. Betul. Apa yang diorang nampak tak sama macam apa yang kita nampak. So aku suka cerita belalang ni. Ni first time aku ni. Lepas ni boleh pinjam Boleh.
So kalau aku ada sesi-sesi aku akan pakai cerita belalang, tapi ini untuk rekod. Aku dengar cerita ni daripada Sadam lah. So lain kali kalau aku cerita balik kepada orang lain dalam kelas, aku akan mention nama kau lah kan. Cerita belalang kan. Ini bukan nujum pak belalang kan. Bukan, Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Nujum dia is kita kena pekakkan telinga lah kan. Kita Dia punya moral of story dia memang kena pekak ke telinga lah. So agaknya kalau kau ambil tadi cerita ni dan kita zoom back masa kau mula-mula tengah clear up kan tanah tu, buang batu, buang sampah apa semua kan. Agaknya kalau masa tu kau dengar cakap orang-orang sekeliling kau, saya mungkin takkan sampai. mungkin tak dapat lah apa Tak yang kau dapat hari ni kan. Orang cakap saya degil lah. Degil lah kau ni, tak faham. Degil lah. Degil. Kau terlalu degil. Tak nak dengar cakap orang, tak nak dengar nasihat orang. Orang bagi nasihat ni kau dengar lah. Macam tu lah. So ada hari kita perlu degil lah. Kita perlu, bukanlah degil tak dengar cakap, tapi kita kena pegang lah. Kita kena pegang kita kena punya pegang lah vision tu. tu. Apa yang kita nak buat tu, dan kita jangan give up, dan kita jangan dengar cakap orang, especially cakap yang membuatkan kita hilang semangat lah. Betul. Kan? Betul. Tapi dengan syarat lah, kita kena tahu vision dia. Betul lah. Kita Kalau tak ada vision, kena dengar. kalau tak ada vision, dengar dulu. Kalau tak ada Kalau vision, korang kena tak ada dengar. vision, dengar dulu podcast ni. Mungkin ramai kita jumpa kan. Mungkin kalau korang tengah Dan mencari-cari, jangan salahkan saya kalau tak ada vision, lepas tu bertindak semorono, okey, lepas tu gagal. Jangan salahkan saya cerita pasal belalang. jangan salahkan kami kan. Tapi carilah vision kan. Cari vision tu. Carilah. Kalau kita tak tahu, mungkin dengan podcast ni kita buat sharing daripada kawan-kawan daripada industri-industri yang berbeza kan. Jadi mungkin kat situ kita dah boleh dapat idea lah. Dapat idea sikit kan. So aku rasa dengan cerita belalang ni kita boleh wrap up lah episod kali ni kan. So terima kasih semua kerana sudi kan bersama dengan kami. Terima kasih Sadam kerana sudi tak cabut rumput hari ni kan. dan juga berkongsi cerita tentang belalang kan. Jadi itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa episod seterusnya. Assalamualaikum.